trivia je lah. 20 hingga 50 chosen untuk develop. Among 20 hingga 50 usid primer ni, cuba teka, berapa yang akan survive untuk membentuk Graafian follicle? Satu sahaja. Sebab apa? Again, it's all about sacrifice anak-anak. Sebab itulah kita kata perempuan yang mengandung melahirkan anak ni, diorang banyak pengorbanan kan. Banyak pengorbanan yang telah berlaku ni. Sebab apa? Kita nak fokus kepada satu ovum sahaja. We want to focus on the ovum, make it the best. Jadi along the way, 20 other primary usid ni akan degenerate juga. Nah, sebab dia nak bagi nutrients kepada only one Graafian untuk develop. Okay? Alright guys, so maka yang inilah nanti yang akan diovulatekan. Proses ovulasi, dia akan membebaskan usid sekunder. Makanya sekarang perempuan, girls yang sedang melihat ni, dalam badan awak ada tak ovum? Belum ada ovum sebenarnya. Dalam badan awak hanya ada usid sekunder sahaja. Habis tu ovum ni celah mana? Boleh tak kalau saya saya tambah masa lagi 4 ke 5 minit macam tu? Sebab cerita dia tak habis. Sekejap, saya tanya trooper dulu. Sekejap trooper. Hello sir. Boleh tak kalau saya tambah dalam 5-10 minit? Boleh. Okay, thank you. Alright. Okay guys, kita sambung. Okay, jadi dekat sini, this usid sekunder akan keluar daripada ovary awak lah. Sekejap saya tunjuk perempuan punya pula. Mana perempuan punya ni? Tak jumpa, sekejap. Ya. Okay, so ini ialah perempuan punya reproductive structure. So this is your uterus yang apa rahimah tanpa rahim tu. Yang dia kata rahim-rahim tu ni lah uterus. Nanti embryo dia akan membesar dekat sini. Okay. So dekat sini awak ada tube fallopian. This is fallopian tube. And you ada ovary. Ini ovary. Ini ialah ovary. Okay. So ovary tu kalau saya zoom in. Ada ke orang tak ada rahim? Ada. Berlaku dekat a very good friend of mine. Sekolah menengah dulu. Ceritanya dia tak ada rahim. Sampai so bila dia tak ada rahim, dia tak ada uterus, maka dia tak datang haid tau. Dia sihat walafiat, is just dia tak datang haid. Lepas tu, masa dia pernah jumpa ustaz dekat sekolah dulu. Ustaz bagi dia air minum, kononnya sebab dibuat orang tahu tak. Sebab kedatangan haid dia lambat. Dia pun satu tak pergi jumpa doktor. Dia tergerak hati untuk pergi jumpa doktor bila umur dia 20 tahun macam tu. Sebab dia ingatkan it's normal. Haid datang lambat kan, ada some people lambat, some people cepat kan. So umur 20 lebih macam tu pergi jumpa doktor. Doktor buat ultrasound, tu doktor cakap, mana awak punya rahim? Mana awak punya uterus? So dia baru find out yang dia tak ada uterus. Dia tak ada rahim macam tu. Okay. So dia doktor kata dia memang tak boleh pregnant lah. Dia sihat walafiat, normal, everything normal. It's just that dia tak ada uterus. Ini kita panggil sindrom apa Alah, saya selalu lupa nama sindrom tu. Anyone know the name of the syndrome? Malaysia adalah a few orang macam tu. So they have this support group, apa-apa semua tu. Yeah, they are MRKH. Thank you. Nama sindrom dia sindrom MRKH. Okay. Okay, anyway. So, ini ialah secondary usaid yang dah siap tu akan dibebaskan masuk ke dalam tube fallopian. So ovum tu secondary usaid dia akan lalu sepanjang tube fallopian. Kalau berlaku persenyawaan, macam kita tahu persenyawaan, sperma akan masuk, lepas tu dia akan berenang pergi cari ovum, betul tak? So dia cari ovum dekat tube fallopian ni. So if fertilization berlaku, jika persenyawaan itu berlaku, apa yang what's gonna happen? Ini fasa ketiga. So fasa ketiga, kalau ada sperma. Bila ada sperma tu dia akan masuk ke dalam ovum tersebut. So dia akan memberi signal. It's gonna give the signal to the ovum macam, dah ada sperma lah. I'm no longer single lah macam tu. So apa berlaku? Secondary usid sekunder tu, dia akan completekan dia punya meiosis. Okay, dia akan lengkapkan dia punya meiosis. Tadi kan dia pause dekat metafasa 2 kan? Sekarang dia sambung anafasa 2, dia sambung telofasa 2. Okay, so dia lengkapkan meiosis.
dia lengkapkan meiosis 2. So daripada satu sel dia akan hasilkan berapa anak dekat sini? Ya, dia akan hasilkan 2 anak, 2 sel anak. So sama juga dekat sini, inilah pembahagian sel yang tidak sekata unequal cell division. Sebab apa? Sel ni dia tak dapat sitoplasma, sel ni dia dapat majority of sitoplasma. Sel yang tak dapat sitoplasma ni kita panggil dia sebagai apa? Inilah again another jasad kutub. This is another jasad kutub. Ada apa-apa fungsi? Tidak ada apa-apa fungsi, dia akan degenerate. Dia akan merosot, hilang just like that. Sebab apa? Again, kita bukan memerlukan banyak ovum pun. Perempuan mampu ke nak mengandung banyak-banyak? Tak boleh kan? So sebab itu kita fokus kepada satu ovum sahaja. Dia yang akan sacrifice. Alright? So, dekat sini usid sekunder, final product dia, barulah kita panggil sebagai ovum. Okay, ataupun this is still N, this is still haploid lah. Okay, jadi ovum, ini nukleus ovum akan bersenyawa dengan nukleus sperma. Maka terjadilah anak. Sebab apa? Nanti zygote tu dia akan datang majoriti daripada ovum tau. So nutrien-nutrien untuk zygote semua tu datang daripada ovum. Sebab itulah sepanjang ni banyak sel yang akan sacrifice. Sebab dia nak produce ovum yang sangat besar syarat dengan nutrients. Okay. Alright, ada orang tanya, dekat sini masih ada ke sel folikel? Kenapa saya tak lukis sel folikel? Okay. Sewaktu proses ovulasi, pengovulan, ovulation, kalau kita tengok dekat sini, mana tadi? Apa berlaku ialah, apa berlaku, secondary usid, secondary usid akan dimasukkan ke dalam tube fallopian. Tetapi follicle, dia akan stay dekat dalam ovary. Follicle will stay in the ovary. Follicle yang stay dalam ovary dia menjadi struktur apa? Yes, dia menjadi corpus luteum. Dia menjadi corpus luteum. Jadi sel secondary usid sekunder dia travel dekat tube fallopian sorang-sorang. Follicle yang duk teman dia dari awal dulu dah tak ada. Dekat sinilah dia orang akan berpisah. Okay. Alright, ada yang tanya macam mana kejadian anak kembar tu pula. Okay. Kalau korang tengok dekat sini, ini anak kembar yang tidak seiras. Kalau korang tengok dekat sini, kan saya cakap tadi, setiap bulan 20 usid prima akan dipilih untuk develop. Betul tak? And among 20 yang dipilih untuk develop ni, final dia hanya ada satu graphian follicle sahaja. Inilah yang akan dibebaskan masuk ke dalam tube fallopian. Tetapi kadang-kadang ada 2 graphian follicle. It could be dua-dua graphian follicle ni develop dekat sebelah ovary. Dia boleh jadi dua-dua belah ovary awak produce graphian follicle at the same time. Jadi, bila ada 2 ovum, sperma ni jangan ceritalah dalam setiap berlakunya hubungan tu akan ada berjuta-juta sperma dibebaskan kan. So, akan ada 2 sperma bersenyawa dengan 2 ovum. 2 sperm fertilized with 2 ovum. Sebab apa ada 2 ovum? Sebab usid sekunder dia ada 2. Graphian follicle 2 develop. Okay? Lupa pula ovary ada 2. Ya, awak akan selang-seli tau. So benda ni finally kalau kita nak tengok, finally hanya lebih kurang 600 usid sekunder sahaja yang dihasilkan sebenarnya. Sebab apa saya cakap 600 Jom kita buat matematik simple dekat sini. Katakan perempuan tu balik umur 15 tahun. So daripada 15 tahun, katalah dia menopause umur 60 tahun. Okay. So daripada 15 pergi 60 tahun, ada berapa tahun total? 35 kan, betul tak? Saya kira. 45. So 45 tahun, awak cuba kali dengan 12 bulan. Dapat berapa? 45 years old times 12. Berapa? 540. So 540 merujuk kepada setiap bulan awak mampu produce 1 usid sekunder. Jadi kalau lelaki 300 million sperm every week, kalau perempuan dia hanya mampu hasilkan
600 usid sekunder saja. Bila dah capai umur lebih kurang macam ni, diorang punya ni spermatosid diorang dah habis. Bila spermatosid diorang dah habis, then that's what we call menopause lah, kita kata. Dia dah tak mampu untuk menghasilkan anak lagi. Okay? Siti Nurhaliza. Okay. Siti Nurhaliza, dia bawa keluar dia punya usid sekunder ni, dia extract usid sekunder, dia bekukan, dia freeze the secondary oocyte. So bila bekukan usid sekunder tu, dia boleh tahan selama bertahun-tahun. Sama juga macam lelaki, contoh, macam katakan dia macam dah umur dah lanjut, tak kahwin lagi kan, dia takut nanti sperma dia dah macam tak elok dan sebagainya. Boleh waktu muda dia nak freezekan dia punya sperm tu, nanti dah kahwin, dia ambil dia punya sperm tu. Bukan freeze dalam freezer, astagfirullah, tidak. Freeze dia ada proper dia punya ni lah. Dia letak dekat dalam nitrogen tank. Okay, tangki nitrogen, a very negative berapa puluh darjah Celsius dah macam tu. Malaysia adakah begitu? Adalah, Siti dia buat macam tu. Kan mula-mula dia dapat anak afiah tu kan. Bila dia buat rawatan IVF, in vitro fertilization, doktor akan ekstrak beberapa folikel daripada dia sebenarnya. Dia akan ekstrak katakan lebih kurang 10 follicles. So masa dia nak buat afiah tu, bukan nak buat afiah, masa dia dapat afiah tu, maybe doktor guna dalam 3 atau 4 follicles. Maknanya lagi separuh folikel dia orang simpan untuk anak kedua ni macam tu. Okay? Alright. So betul ke kalau ada sepasang kembar perempuan masing-masing berkahwin dengan pasangan kembar lelaki, anak dia orang bukan dianggap adik-beradik, bukannya cousin? Oh, saya tak tahu dari hukum agama semua tu. Dua kembar perempuan kahwin dengan 2 kembar lelaki, anak dia orang dianggap adik-beradik. I'm not sure about that. I cannot answer that. Itu boleh tanya Ustaz. Apa fungsi corpus luteum? Okey, ini dah masuk dalam bahagian hormon punya function. Perempuan kan ada hormon estrogen kan. Hormon estrogen dihasilkan oleh cell follicles. Estrogen hormone produced by follicle cells. Untuk corpus luteum pula, kan corpus luteum dia akan stay dekat dalam ovary, dia produce hormon progesteron. Progesteron dia produce ni. Kalau ada another kurung ajar, saya akan proceed dengan menstrual cycle. Hormone regulation in menstrual cycle. Hormon dalam kitar haid. Jika ada another kurung ajar lah, kalau ada lah. Okay. Alright guys, ada apa-apa lagi nak tanya? Lagi 2 minit saja. Saya akan ambil soalan yang ringkas. Okay, yang ni saya akan upload dekat, pertama kita akan letak dekat jawapan dekat apps. Okay, jawapan dekat apps. Dan yang kedua, kadang-kadang awak terlupa, esok dah tengok dah tak ada dah. I will upload dekat my IG, Hamidi Yusof. Dekat IG saya ada link, awak buka, there is a link. Klik je link tersebut, dia akan bawa pergi ke folder Form 5 Bio. Klik je folder tu. You akan nampak kita punya nota-nota dari zaman Januari dulu semua tu lah. Okay? No need to follow. My IG is public. You follow SOP. No need to follow my IG. Tak ada apa buat IG saya. Okay guys. So, sekarang dah pukul 11.13. Saya terpaksa stop sebab nak bagi laluan kepada kelas-kelas kurang ajar yang lain and kelas yang lain. So guys, thank you so much for joining. Hopefully pada hari ini dia membantu awak untuk tambah kefahaman tentang spermatogenesis dengan oogenesis. Okay. So kepada yang bukan student saya, insyaAllah kalau ada masa in the future, I will see you again. To my student group A, I will see you on Tuesday, and my group B, I will see you on this Sunday lah. Okay. Alright guys, bye-bye. Assalamualaikum, and don't forget to enjoy your holiday. Bak kata budak girl, kita jangan berputus asa. Lepas ni korang boleh tengok lagu budak girl tu. Best lah korang ni. Tak baik tau duk kecam-kecam dia. Oh, mentang-mentang Iman Troy dah kena cancel. Okay. Pantang menyerah. Serius kelakar. Dah, bye-bye. Assalamualaikum.